Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan mudah-mudahan semua dalam rahmat Allah Ta'ala dan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa. Hari ini Ustaz nak bagi satu tip sikit berhubung dengan situasi yang kita berada sekarang. Situasi semua anak berkumpul dalam rumah, ayah pun ada, mak pun ada. Mak dah lama dah tengok muka ayah pun dah geram dah tak keluar-keluar rumah. Dan ayah pun tengok mak pun duduk macam tu juga. Jadi suasana ni mungkin kadang-kadang tension juga. Baik tengok cicak kadang-kadang ada orang kata begitu. Cuma Ustaz nak sebut beginilah. Dalam situasi ini, kesempatan yang Tuhan bagi, kita kena ambil kesempatan lah. Khususnya kepada ayah. Saya pun ayah dan saya pun tu ada cucu pun. Kita ambil kesempatan bagaimana untuk kita mendapatkan hubungan dengan anak-anak kita. Ustaz tengok begini. Yang pertama, kadang-kadang kita didik anak ni, ayah dengan mak dia lain. Mak ni memang tiap-tiap hari. Kalau tak beletih satu hari tu, mak siapa anak pun tanya, mak pasal apa hari ni tak beletih. Tapi kalau ayah ni dia lain sikit. Pertama, ayah ni jarang bercakap dengan anak. Kalau bercakap pun dalam bentuk arahan. Ambil baju aku sikit. Dah masak ke belum? Dah basuh kain ke belum? Dah jemur kain ke belum? Dah basuh kasut ke belum? Jadi macam tentera pula. Jadi kita kena ubah sikit. Ubah cara bercakap dengan anak-anak. Ada 3. Yang pertama, sentuhan. Banyakkan sentuhan. Nabi SAW saya sejuk Nabi kucuk dahi. Banyakkan sentuhan. Saya kadang-kadang saya suruh anak saya picit saya, bukan apa pun nak suruh dia, tangan dia kena tubuh kita. Kadang-kadang saja je suruh picit belakang sikit. Kadang suruh isteri picit belakang sikit. Dia kata tak ada kerja lain, dia picit belakang je. Jadi sebenarnya apa yang penting sentuhan. Sentuh ni sangat penting dari segi psikologi. Tangan ayah sentuh anak ni dalam keadaan yang daripada hati yang sayang, daripada hati yang kasih, dia lain. Kalau kita sentuh dengan hati benci, kita pukul tu walaupun sentuh, tapi pukulan tu lahir daripada hati yang marah. Ni kita kena tukar hati yang sayang. Orang istilahnya belai anak, sentuh tubuh anak. Latihkan biasa. Masuk tidur, kucuk dahi anak. Nak keluar, salam anak, cium. Kita nak pergi sekolah sekarang semua tak sekolah dah. Lepas ngaji, lepas sembahyang berjemaah sebagai contoh, kita ayah jadi imam lah. Jangan suruh mak pula jadi imam. Ni ada kes kadang-kadang dia kata, engkau lah baca bagus sikit pada aku, dia suruh isteri dia jadi imam pula. Ayah jadi imam. Qul Allah lah, tak apalah, yang pentingnya jadi imam. Inilah masa nak tunjuk jadi imam. Jadi ayah jadi imam semayang. Lepas semayang kita doa, lepas semayang salam. Bila anak kita salam kita, dia cium tangan kita. Okey, tapi apa kita buat? Start sekarang. Kalau anak cium tangan, setiap kali anak cium tangan kita, usap kepala dia, cium dahi dia. Anak cium tangan, usap kepala, cium dahi. Amalkan. Saya sebut ni sebab saya buat. Sebab anak saya lagi sekolah, saya hantar. Sampai sekolah, dia keluar, dia cium tangan, pegang kepala, cium dahi dia. Kalau nak kita buat macam tu 5-6 kali, kita tengok kesan dia. Bahkan kalau boleh lah, anak nak masuk tidur, dia masuk ibu kita salam, cium dahi. Anak saya nak masuk tidur, dia akan masuk bilik, dia akan salam, saya akan cium dahi dia masuk tidur. Betul, sangat berkesan. Tapi kalau cium dahi isteri, lagi cepat kesan lah. Ini yang pertama. Yang kedua, saya nak pesan, berkongsilah, tuan-tuan ada pengalaman lebih banyak. Yang kedua, bila kita duduk bersama dengan anak dalam satu keluarga, waktu kita nak tahu watak, setiap manusia ada watak dia. Watak tu kita boleh kenal melalui 3. Semayang bersama, berjalan bersama, makan bersama. Ini disebut hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita nak tahu kriteria seorang anak ataupun sahabat kita, Nabi kata, kalau kamu nak tahu sahabat kita betul, pernah tak jalan bersama, pernah tak kita makan bersama, pernah tak kita sembahyang bersama. Jadi 3 ni, mungkin musafir bersama tak boleh waktu Covid ni, tapi at least makan bersama. Kita waktu makan ni, kita boleh tengok kriteria orang tu. Ini bukan nak komplain, sebab kriteria tu ialah watak yang kita kenal. Ada orang kadang-kadang dia makan, dia ambil dia lauk semua penuh,
Orang lain pun tak sempat. Entah mereka nak buka puasa ni, waktu buka puasa. Anak-anak kita boleh tengok lah. Siapa yang ambil lauk besar, siapa yang ambil lauk letak bawah nasi, kemudian ambil satu lagi letak atas nasi. Macam-macam lah. Kadang-kadang bapak pun macam tu juga. Jadi waktu makan kita boleh tahu. Kita kena duduk sama, latih, jangan makan, melainkan doa dulu. Kemudian jangan anak-anak jangan makan melainkan mak ayah makan dulu. Isteri jangan makan dulu melainkan suami makan dulu. Ni isteri ni. Ni kadang-kadang isteri makan dulu, suami bos sendiri dalam nasi sendiri, pinggan sendiri. Tu makcik-makcik senyum tu mesti buat lah tu. Jadi yang ni kena jaga, kita makan bersama, ada disiplin sikit waktu makan. Kita makan bersama, kemudian kita latih supaya hormat, menghormati. Bab makan ni nak hormat macam mana? Dibagi dua. Utamakan orang lebih berumur pada kita dan keluarga ayah lah, ataupun mak. Tetapi dalam bab menyediakan makanan, keperluan, utamakan juga yang paling kecil di kalangan kita. Sebab tu kan Nabi SAW kadang-kadang dia bagi yang anak-anak kecil tu, bagi makan anak kecil. Ini Ramadan kadang-kadang kita anak-anak tak puasa ni pun, kita mak ayah dulu-dulu dia tak bagi makan sekali. Dia pesan pada isteri, anak-anak ni bagi makan dulu, jangan makan waktu kita berbuka. Ni tak betul. Ni budak ni kadang dia makan, dia dah tak puasa dia makan, waktu buka dia mari. Ni bapak ni marah. Kau dah makan dah? Jauh. Bapak lapar ni kan telan semua kan. Saya sebut begini, waktu berbuka puasa dan waktu sahur, waktu yang paling diberkati oleh Allah. Ambil kesempatan, biar anak makan bersama kita. Walaupun dia tak puasa. Memanglah anak tak puasa. Kadang-kadang bukan anak, mak pun tak puasa. Tapi waktu berbuka, duduk sama. Saya sebut begini je, saat berbuka puasa, saat yang Allah tentu, bukan kita tentu. Waktu minit keberapa tu Allah yang tentu, bukan kita tentu. Maksud apa dia? Saat yang diberkati oleh Allah, saat itulah yang kita kena supaya anak kita mari makan bersama. Ajak dia makan bersama, minum bersama, walaupun dia tak puasa. Pasal apa? Saat yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Kita mohon keberkatan daripada Allah. Akhir sekali Ustaz nak sebut, dalam ruang waktu ayah dengan anak ni, sepanjang kita berada di rumah, kita kena tukar tune. Tune percakapan Ustaz dah sebut, tune waktu makan Ustaz dah sebut. Sama juga tune waktu kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu inilah kita duduk, ajak anak sekali, tadarus sama-sama, baca Quran sama-sama. Jangan malu kalau ayah tak berpandai, sebab ni normal. Kadang-kadang anak kita mengaji hafal 30 juzuk, ayah duk enak atau nak kulullah, tak apalah. Tapi at least dalam bab menuntut ilmu, dia tak ada mesti ayah lebih alim pada anak, no, tak ada. Jadi kadang-kadang anak kita lebih alim, anak kita lebih banyak ilmu. Tidak salah kita duduk, kita minta anak kita buat pembetulan bacaan kita. Kita minta anak kita guide kita, pandu kita, nak sebut sebutan huruf dan sebagainya. Mungkin dalam bab ini kadang-kadang bila kita dah, terutama orang dah dewasa sikit, dia rasa budak-budak ni, budak mentah lagi, aku makan garam dulu sebab tu kena darah tinggi dulu. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kita kena raih. Dalam bab ini, duduk bersama makan, kalau kita boleh makan bersama, pastikan kita boleh semayang bersama, dan pastikan kita boleh tadarruh bersama. Kalau boleh buat 3 benda dalam sepanjang Ramadan, dalam rumah kita, makan berbuka bersama-sama, semayang bersama-sama, dan tadarruh Quran bersama-sama. Mudah-mudahan rumah kita bukan saja bahagia, tapi diberkati oleh Allah Ta'ala. Seronok tak kalau Allah kumpulkan kita dengan anak sekarang? Ada ibu bapa kata, saya sejarah Ustaz, anak-anak kesebutan sempat balik rumah belaka, Alhamdulillah. Tapi ada kawan kita anak tak sempat balik. Ada kawan-kawan kita anak terpaksa duduk luar negara. Tapi Alhamdulillah kita yang kesempatan duduk bersama, rahmat Allah Ta'ala. Ambil kesempatan, kalau Allah kumpulkan anak kita, kita gembira. Bayangkan Allah kumpulkan kita bersama anak-anak kita, isteri kita, mak kita, ayah kita dalam satu syurga nanti di akhirat. Masya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita cerminan redha Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.